Okay, hello, Assalamualaikum. Hari ni kita belajar ubat moden. Okay, ubat tradisional you all boleh dah tengok dalam yang dah di-share. Dah share, okay. So, ubat moden, apa yang you perlu tahu ialah, okay, ni kita ada jenis-jenis ubat moden ya. Kita ada analgesik, anti-microbe, ubat psikotik, anti-alergi dan kortikosteroid. Okey, ada 2, 4, 5 jenis ubat moden. Okey, 5 jenis. Jadi apa yang you all perlu tahu ialah jenis. Contohnya analgesik. Okey, apa contoh bagi analgesik? Aspirin, paracetamol, codeine, Codeina, okey. So, apa fungsi dia? Aspirin, paracetamol ni melegakan sakit dalam keadaan sedar. Codeine melegakan sakit rawatan batuk cerit berik ni kalau batuk yang teruk Okey. Cara penggunaan dia perlu ambil mengikut preskripsi doktor. Aspirin bersifat asid, so tak sesuai bagi pesakit gastrik atau kanak-kanak kerana boleh menyebabkan ulcer perut. Paracetamol pula jika melebihi dos akan menyebabkan kerosakan hati. Codeine menyebabkan seorang berasa mengantuk. Ubat batuk memang kan. Okay. Antimikrob. Contoh antimikrob apa? Antibiotik seperti penicillin dan streptomycin. Ni kena hafal nama-nama ubat dia. Okay. Kemudian antiseptik macam hidrogen peroksida, iodin dan asid borik. Disinfektan juga adalah antimikrob seperti alkohol dan formaldehyde. Disinfektan ni macam contoh sekarang kita duk pakai hand sanitizer kan, ada alkohol dalam dia tu. Alkohol kan membunuh bakteria tu kan. Tu antimikrob lah tu. Mikrob ni ialah mikroorganisma. Kan kita ada berapa kelas, berapa kumpulan mikroorganisma. You all dah belajar ni. Bakteria, virus, fungi, protozoa kan. Ada lagi kan. Kalau penicillin, antibiotik tadi, dia digunakan untuk membunuh bakteria. Penicillin, streptomycin. Okay, kalau alkohol formaldehyde ni mungkin lebih lah. Virus pun mungkin boleh dibunuh lah. Okay. So, antibiotik membunuh atau merencatkan pertumbuhan bakteria. Ni saya dah sebut tadi. Antiseptik pula digunakan di bahagian luar badan. Sapu macam contoh kalau kita luka kan. Kita luka kan, kita sapu ubat kuning. Ubat kuning tu sebenarnya ialah iodin. Okay. Nak bunuh kuman kan. Kita sebut secara umum nak bunuh kuman. Disinfektan pula memusnahkan patogen yang terdapat pada objek bukan hidup seperti lantai dan sistem pemparitan. Macam basuh longkang tu kan. Patogen ni ialah mikrob yang boleh menyebabkan penyakit lah. Okay. So, cara penggunaan dia, antibiotik tu, kalau antibiotik perlu dihabiskan semuanya supaya bakteria dapat dibunuh. Okay. Kalau kita makan separuh kan, biasanya antibiotik dalam tempoh seminggu ke 5 hari ke seminggu kan. Katalah kita biasa memang kalau kita makan 2-3 hari kita dah rasa okey, sihat. Jadi ada orang dia berhenti makan antibiotik tu. Jadi apa berlaku? Kalau tak habis, bakteria akan menjadi imun kepada antibiotik dan penyakit tu boleh berulang semula. Bila ulang semula, maka antibiotik yang sama dah tak berkesan sebab bakteria dah pun imun terhadap antibiotik tu. Antiseptik pula disapu pada bahagian luaran sahaja dan tidak dimakan. Macam ubat yang kita sebut ubat kuning lah. Sapu masa luka tu, itu iodin tu. Alahan boleh membawa maut. Pesakit yang alahan dengan penicillin akan diberikan kad alahan ubat sebagai pemberitahuan tentang keadaannya. So, sekiranya you all ni memang ada alergik pada mana-mana ubat, patutnya memang kena ada ni lah, ada kad ke, kena alert sendirilah masa pergi ke hospital ke, bila dia nak beri antibiotik tu, kita kena alert sendiri. Nanti kan jadi alergik pula. Okay. Ubat psikotik, contohnya haloperidol, chlorpromazine, clozapine. Okay. Ubat ni untuk merawat psikosis.
Psikosis ni apa? Gejala penyakit mental. Kita panggil sakit mental. Kita tak panggil orang gila. Okay? Menyebabkan pesakit melihat, mendengar atau mempercayai perkara tak nyata. Ni macam, ni halusinasi lah. Dia terdengar-dengar suara cakap, terjun. Terjun bangunan. Terjun. Kan dia terdengar-dengar. Atau kadang kan macam dia kata, dia dengar suara suruh bunuh orang ni. Kan? Ini sakit mental ni. So ubat ni diambil atas preskripsi doktor. Kalau pergi farmasi nak beli sendiri, dia memang tak boleh. Tak boleh beli ni ubat ni. Okay. Hanya farmasi yang boleh keluarkan ubat ni. Cashier dia pun tak boleh jual. Dan dia mesti ada preskripsi doktor. Maknanya doktor yang prescribe kan, you memang kena makan ubat ni. Tak boleh sesuka pergi kedai farmasi beli. Memang dia tak jual. Okey, mengakibatkan pergerakan muka dan badan tak normal ubat ni. Mengakibatkan kejang dan menggeletar. Ni mungkin kalau overdose lah ni. Okey. Anti-allergy. Contohnya antihistamin ya. Okey, dapat melegakan hidung berair dan kegatalan. Ni allergic lah. Okey, hanya boleh diambil atas preskripsi doktor juga. Boleh mengakibatkan mengantuk. Ubat-ubat antihistamin ni dapat menyebabkan mulut terasa kering. Kalau makan ubat tu, gangguan penglihatan dan sembelit jika diambil dengan dos yang tinggi. Okey, kortikosteroid contohnya betamethasone valerate atau prednisolone, memberikan kesan kelegaan bagi kawasan radang. Mengurangkan bengkak, kemerahan, gatal-gatal, tindak balas alergi, asma serta artritis. Artritis ni penyakit sendi. Hanya boleh diambil atas preskripsi doktor sahaja. Pengambilan jangka masa panjang menyebabkan muka sembab, tekanan darah tinggi dan mengakibatkan peningkatan kandungan gula dalam darah. So itu kesan sampingannya. Ini ialah penyalahgunaan ubat. Next, penyalahgunaan ubat. Ubat-ubat ni memanglah dia merawat, tapi even ubat tradisional pun boleh ada side effect juga. Jika digunakan dalam tempoh yang lama ke ataupun overdose. So antara side effect dia ni, antara ni kesan penyalahgunaan ya. Antibiotik akan menyebabkan ni rintangan antibiotik. Rintangan ni maksudnya dia dah tak beri efek lagi pada badan kalau guna antibiotik yang sama. Kegagalan fungsi hati dan buah pinggang. Ni sangat biasa ni macam-macam ubat sekarang ni guna ni tradisional ni kan. Dia sebut kan masa elok tu memanglah semua promote semua ni, tapi masa yang dah sakit tu dah ke hospital, orang di hospital je lah yang tahu kegagalan fungsi hati buah pinggang ni. Kodein menyebabkan ketagihan. So boleh baca juga di page yang sini. Ni page berapa ni? 184 So sekarang kita ada rawatan complementary Complementary ni dia rawatan tradisional. Tapi dia mungkin dia ada kajian. Tradisional ni bukan maksudnya tak betul, tapi cuma dia tak ada kajian yang provekan bahawa benda tu memang boleh merawat penyakit tertentu tu. Tapi sekarang mungkin kalau tu ada kot sekarang buat kajian-kajian ni cuma mungkin tak meluas lah kan. Macam tok nenek guna ubat-ubat urut, minyak gamat apa, siapa yang nak buat kajian tu kan. So kalau ada kajian, means ubat tu memang betul ni lah boleh di apa sebutnya, memang berkesan untuk suatu penyakit. So hari ni kita ubat moden saja. Untuk kosmetik seterusnya ni saya nak bagi kerja bagi group work. Saya akan sebutlah dalam group kelas nanti.
Okay, that's all. Thank you. Bye.